Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersama-sama kita hari ini seorang pesakit yang datang mungkin dari jauh lah untuk mendapat rawatan daripada saya. Jadi memang pesakit ini diganggu dengan beberapa ekor jin, setan dan juga korin begitulah. Sebelum tu nama saya Khalifah Sari Sapar. Jadi kita teruskan video kali ini. Jadi pesakit ini sebenarnya sudah lama mengidap mengikut ibunya, lebih kurang dalam 6 tahun begitu 6 tahun kan? Lebih kurang 6 tahun begitu mengikut ahli keluarganya begitu. Jadi insya-Allah lepas ni sekarang ni jin korin di dalam jasad, setan dasim di dalam jasad. Begitu juga dengan saka warisan sekarang berada di luar berada di luar begitu. Jadi insya-Allah saya akan merawatnya begitu. Ya. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa wa rahmanur rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tarik nafas. Tarik nafas Tarik nafas. Sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikut perasaan kamu, jangan ikut perasaan. Tenang. Ingat Allah Subhanahu wa taala, Di bagian akalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Okey, boleh? 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh ambilkan air? Siap Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Cuma saka warisan masih lagi agresif di luar sana. Sebenarnya tadi ketika reaksi pesakit ini sedang di luar kawalannya itu, sebenarnya saka warisan yang di luar sana yang boleh katakan link dengan kesemua jin dan saka jin korin setan yang berada dalam jasadnya. Jadi saya akan musnahkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa wa rahmanur rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Itulah saka warisan, tahu kan? Saka warisan itu kalau lihat dari segi mata kasap ataupun mata ketiga, panca indera ketiga, seorang nenek kebayan lah, ada tongkat begitu, di sini ada macam loceng begitulah, dan di sebelahnya itulah yang membantu saka warisan tadi, yang berupa jin sebesar lebih kurang satu bangunan rumah besar begitu, berwarna hitam. Mungkin itu digunakan, kemungkinan itu hantu raya, sebab jin ni boleh berubah-ubah. Tapi yang saya nampak tadi seperti hantu raya besar begitulah, yang mungkin dulu keturunan kita ini, dulu keturunannya mungkin ada yang membela menjaga rumah atau kebun begitu. Seringkali mereka
menggunakan hikmat hantu raya. Sebab itu kalau ada orang yang zaman dululah mencuri rumah mereka, orang-orang dulu rumah mereka tidak ada kunci, mangga dan sebagainya, pakai selak aja. Sebab tiada orang yang berani nak masuk. Mereka tahu kalau mereka masuk, mereka tidak boleh keluar. Kalau keluar, mereka akan seperti berenang di lautan, di air. Kalau dia mencuri di bahagian kebun, bahagian mungkin pokok mangga dan sebagainya, dia tak boleh turun, tak berani, kerana mungkin terlampau tinggi dan di bawah pun ada air. Begitulah. Itu adalah permainan dia katakan hantu raya, atau dia kategorikan saka warisan. Namun mungkin pemiliknya dulu telah meninggal dunia, nenek moyang kita dulu kan. Jadi saka tadi tidak boleh ke mana-mana kecuali mencari pewaris. Sebab itu akan jatuh kepada warisan dan demi warisan. Kadang-kadang sampai 7 keturunan, 10 keturunan begitu. Tapi alhamdulillah sudah dimusnahkan, sebab saka warisan ini adalah kategori jin. Memang berdasarkan hadis Nabi, jin tu boleh dimusnahkan. Cuma yang tak boleh musnahkan ialah korin ni sekarang ni. Yang korin yang saya keluarkan tadi ni, korin ini memang Allah memberi dia hayatnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kita tak boleh bunuh jin korin ini. Sebagaimana jin korin ini ada disebut di dalam Al-Quran pun ada disebut, dalam hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, bahawa Rasulullah bersabda, tidak seorang pun di antara kamu kecuali telah ditetapkan bersamanya korin. Maka para sahabat tanya, kamu juga wahai Rasulullah? Jawab baginda, ya. Cuma Allah telah membantunya, jin korin Rasulullah itu diislamkan dan menyuruh baginda perkara-perkara yang baik saja. Jadi jin korin kita, tuan-tuan dan puan-puan semuanya bukan Islam ataupun kafir lah, begitu. Jadi alhamdulillah semuanya sudah dikeluarkan. Cuma apabila tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan begini tadi, jangan panik, jangan menggelabah, tenang. Begitu juga di samping itu psikologi kepada pesakit juga perlu, psikologi kepada pesakit supaya pesakit ini, di samping itu bila dah dikeluarkan, sifat amarah sifat amarah tadi masih lagi bergelojak di dalam kolbunya dan kolbunya. Jadi oleh sebab itu kita ketenangkan, sekata tenang, ingat Allah, begitulah. Jadi insya-Allah dia akan rasa reda. Sekarang alhamdulillah boleh reda kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Kotoran jin dan saka tadi masih lagi berada dalam jasadnya. Oleh sebab dia bukan mahram saya, jadi saya tidak boleh menyentuhnya. Cuma saya akan menggunakan dipanggil ini ialah selempang lah. Selempang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya bertemu dengan yang bukan mahram tuan-tuan, maka bolehlah menggunakan medium ataupun barang-barang yang lain yang boleh digunakan seperti selempang atau kain atau apa sebagainya. Namun kalau sejadah saya tidak galakkanlah. Sejadah yang belum digunakan mungkin haruslah. Tetapi kalau sejadah yang telah digunakan tak sesuai lah. Sebab kita akan membuang kotoran jin dalam alam gaib, dalam ilmu laduni, dalam alam gaibnya. Kotoran-kotoran itu sebenarnya adalah najis jin dan iblis ataupun setan yang berada dalam jasad. Oleh sebab tu kamu ada rasa sedikit kan? Sebab ni belum dikeluarkan semuanya. Oleh sebab tu kita gunakan kain ataupun ini dipanggil selempang, begitulah. Dengan kita membaca terlebih dahulu kain selempang ini dengan doa seperti yang saya ajarkan, Allahumma inni as'aluka yang bagi amayasipun. Allahumma inni as'aluka yang bagi amayasipun. Kita tiupkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka disapukan begini saja. Kamu tundukkan sedikit badan. Okey, betul kan? Yang di bahagian otak kecil, sini, iaitu otak kecil ini setan al-akal. Maksud saya yang mengganggu otak kecilnya. Jadi otak kecil ini kita tak boleh pukul lah, sebab bahagian sini ada agak sensitif. Jadi apa yang saya sarankan, tuan-tuan puan-puan hanya boleh sekadar mengusap sajalah.
Ya, mengusap saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangan cuba kamu begitu. Jadi saya akan Bismillah. Okey, turun tangan di sini, belah sini. Okey, turun tangan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sekarang okeylah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, alhamdulillah. Jadi airnya tadi mana? Okey. Okey, kita bacakan dulu ayat ini dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah hamba-Mu ini daripada penyakitnya, lapangkanlah kehidupannya, kembalikanlah kesejahteraan tubuh badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebut amin. Minum Jadi ayat ini yang dibacakan dengan ayat ruqyah. Selain Fatihah sebenarnya ada lagi ayat yang boleh kita gunakan seperti 3 kul, ayat apa ni, surah 3 kul pun boleh digunakan. Okey. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, begitulah cara ruqyah yang agak ringkas begitu. Jadi saya berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berhadapan dengan pesakit seperti ini, ataupun adik-beradik, ahli keluarga tuan-tuan puan-puan, ataupun jiran tetangga, sanak saudara yang begini, tuan-tuan pada peringkat awal bolehlah lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Cuma kena ingat 5 jin setan yang ada dalam jasad yang perlu kena ingat. Yang pertama saka warisan. Saka warisan biasanya berada di luar rumah, di luar tubuh jasad. Itu biasa. Yang kedua ialah jin korin. Jin korin biasanya dia akan tanda-tanda dia akan mengeras begini, dia akan mengeras begini. Itu jin korin tadi. Ditambah juga dengan setan dasim yang berada di jantung. Di jantung tadi begitu kuat denyutannya, gitu kan? Begitu. Dan satu lagi ialah jin Zabar Khonas yang berada di kolbinya sini, Jin Zabar Khonas tu berada di kolbi, dan satu lagi ialah setan akal yang berada di sini, yang dia biasanya dia tidak ingatlah. Setan. Jadi ada 5 perkara itu. Jadi untuk membunuh saka warisan tadi, memusnahkan atau melemahkan gangguan saka warisan, kita boleh baca doa Ismul Azam. Doa Ismul Azam. Bacanya, ini doa Ismul Azam ni anda boleh Google di internet pun boleh. Doa Ismul Azam Al-Imam Ghazali. Sama je. Iaitu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim alif lam mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu itu boleh membunuh saka warisan. Maka ditiupkanlah, hembuskan ke arah saka tadi. Biasanya di luar rumah. Yang kedua jin korin. Jin korin, untuk mengeluarkan jin korin yang badannya mengeras, anggota mengeras itu, kita gunakan surah Al-Hasyr ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hazal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasi'an mutasaddian minasyatillah wa tilkal amsalun nadribu halinasi la'allahum yatafakkarun. Maka kita tarik dari belakang sebelah kiri.
Jin korin berada di sebelah kirinya sini. Itu jin korin. Dia bentuk jin korin ni seperti muka jasad lah. Dia klon muka jasad. Cuma rambutnya panjang, kukunya bergelung-gelung, kuku kaki bergelung. Biasanya kuku kaki yang melekat di kaki jasad. Dan jin korin ini biasanya ada kudis. Kalau dari alam gaibnya kita lihat dari mata kasab, dia akan jin korin ini nampak kudis. Di mana kudis itu berada, di situlah gangguan jin korin. Kalau kudisnya berada di jantung sini banyak kudisnya, maka jasad tadi akan rasa pedih di sana. Kalau kudisnya satu badan, maka satu badan rasa lemah, letih dan sebagainya. Kalau dulu gangguannya bagaimana? Ketika macam mana gangguan yang kamu hadapi? Tapi macam mau meninggal lah. Lemas, rasa takut, lemas. Takut, tidak dapat masuk bangunan, tidak boleh naik lift. Takut rasa, sentiasa takut. Ya, sentiasa takut. Jadi korin ini biasa menyebabkan kita rasa takut mati, betul? Ya. Dia rasa takut mati. Sebenarnya dalam Islam kita disunatkan untuk mengingat mati. Nabi suruh kita mengingat mati, sebab dengan mengingati mati iman kita akan bertambah. Dengan mengingati mati kita akan ingat kembali kepada Allah. Sebab itu kita tidak boleh takut mati. Tapi oleh sebab korin, dia cuba menyesatkan Bani Adam. Dia cuba menyesatkan kamu sehingga kan kalau kamu nak solat sekalipun dia akan mengganggu, betul? Ya, bagaimana gangguan korin itu? Bergoyang. Kalau baca doa dia sentiasa macam dia yang bererti, dia yang membaca dulu. Masa ketika kamu baca doa, macam gangguan tadi seolah-olah dia mengaminkan. Dia mengaminkan dulu dari saya. Begitu. Tapi banyak kali lah Ustaz begini. Begitu. Asalkan baca surah Al-Fatihah pun begitu. Begitu. Begitulah bagaimana jin korin tadi cuba menyesatkan. Kalau tuan-tuan menonton sesi video saya yang lain gangguan korin, itu lagi langsung pesakit itu tak dapat mengucap 2 kalimah syahadat. Sama kesnya. Jadi jin korin itu adalah tentera-tentera iblis laknatullah yang cuba menyesatkan kita ni. Jadi insya-Allah lepas ni semoga puan dapat dapat mendirikan solat dengan tenang, menyembah Allah dengan tanpa gangguan, insya-Allah lah. Lepas tu yang satu lagi, berbalik kepada rawatan tadi, ada satu lagi iaitu jin Zabar Khonas. Jin Zabar Khonas ini berada di mana? Di hati. Itu yang kamu rasa pedih biasanya. Pedih di hati di sini. Jantung kuat deguban. Ya, jantung itu denyupan kuat dengan Zabar Khonas di hati. Di sini dia biasa pedih di bahagian sini. Betul? Bahagian situ pedih. Itu ialah gangguan jin Zabar Khonas. Ini ada disentuh oleh tafsir Ibnu Katsir ketika beliau mentafsir surah An-Nas, di mana Ibnu Katsir ada menjelaskan satu hadis yang berkaitan dengan Zabar Khonas ini, iaitu daripada Anas bin Malik, syaitan meletakkan belalainya di hati anak Adam. Jika mengingati Allah, syaitan tadi bersembunyi. Jika lupa kepada Allah, syaitan tadi akan menyucuk belalainya kembali di hati kita. Oleh sebab itulah kamu akan rasa pedih dan sakit. Itu ketika syaitan Zabar Khonas tadi, iaitu dalam surah An-Nas, min sari waswasi khonas, yang memberi waswas, yang sakit, pedih di bahagian hati kecil kita. Begitu juga dengan satu lagi setan. Jadi untuk memusnahkan setan Zabar Khonas ini, kita menggunakan surah Al-Fatihah. Dengan surah Al-Fatihah kamu baca, contoh kalau kamu rasa sakit, tapi insya-Allah lepas ini tidak adalah sebab rawat kepada ikhwan ataupun saudara-saudara yang di luar sana, kalau rasa pedih saja cuba baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan gitu, tiup di telapak, baru usapkan di sini. Usapkan di bahagian sini, Dia macam kolbi itu, hati ini besar, sini kecil, Jadi dia kecil, situlah yang dia belalainya yang mencucuk
kolbi kita, hati kita, dan juga ekornya yang tajam. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, setan jin Zabar Khonas ini bentuk dia seperti kala jengking begitu. Dia ada belalai. Belalai itu boleh memanjang. Dia ada 4 tangan, kiri dan kanan. Jadi bermakna tangan Zabar ni ada 8 kiri kanan dan ada 2 kaki. Dan Zabar ini berbulu. Itu yang kalau menyucuk tu kita rasa pedih. Jadi untuk meruqyah setan atau jin Zabar Khonas ni menggunakan surah Al-Fatihah. Dan yang satu lagi iaitu setan Al-Akal. Setan Al-Akal berada di belakang otak kecil. Di sini otak besar, yang sini otak kecil. Jadi setan Al-Akal ni lebih kurang bentuknya macam sotong tetapi berwarna hitam gelap kehijauan. Kalau pandangan mata batin tu tuan-tuan akan nampak benda hitam di sini. Tapi kalau dijernihkan lagi pandangan itu, tuan-tuan akan nampak bentuk seperti sotong yang belalainya itu berbulu-bulu yang sentiasa menginggap di belakang. Sebab itu kadang-kadang orang boleh nampak di kepalanya tu ada tompok hitam. Itu sebenarnya setan Al-Akal. Untuk membunuh setan Al-Akal ini kita gunakan Ayatul Kursi. Membaca Ayatul Kursi, contoh saya bagi sampai ila biizni tu kita tiupkan di bahagian tempat sarangnya setan Al-Akal. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'uzuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Tiupkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'udu ibzuhuma wa huwal aliyul azim. Begitu cara dia. Begitu. Jadi puan pun boleh buat sendiri di rumah. Kalau nanti alhamdulillah, mudah-mudahan seperti sedia kala. Jadi itu serba sedikit tentang rawatan kali ini. Cuma saya nasihatkan puan, kalau lepas ni kalau boleh jangan pergi tempat kuburan. Mana-mana kuburan memang kalau boleh elakkanlah. Bukan pantang rawatan saya, bukan pantang ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, tetapi pantang jin yang berada di sini akan menerima link energi daripada jin korin yang berada di atas kuburan. Kalau mengikut riwayat bahawa jin korin tidak akan terbunuh, tidak akan dapat dibunuh dan tidak akan mati kecuali hari kiamat. Jadi apabila jasad tuannya itu dikebumikan, maka jin korin tadi biasanya berkeliaran di atas kuburannya. Oleh sebab itu jangan pergi, kecuali kalau kuburan para wali, para ustaz, para orang-orang soleh boleh. Tetapi tak ada keperluan juga, tiada kepentingan untuk kita pergi di sana. Sebab itulah kalau boleh elakkanlah. Elakkan. Jadi saya rasa lepas saja rawatan ni sudah selesai, ruqyah ini sudah selesai, maka pesakit perlu mandi. Mandi kalau boleh gunakan baldi atau besen, air paip pun boleh atau air biasa pun boleh, dan kalau boleh ditambah dengan 3 genggam garam, pun boleh, segenggam pun boleh, dan dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah lah, paling tidak Al-Fatihah 3 kali, selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 21 kali, baca Ayatul Kursi sekali, dan baca 3 kul yang sering diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan ditiupkan di tempat tadi baru bolehlah mandi. Begitu insya-Allah. Rawatan minum tadi untuk membersihkan aura dalaman. Yang satu lagi aura mandi itu ada rawatan untuk badan yang di luar. Dan satu lagi kita tarik tadi, oleh sebab ini bukannya mahram saya, jadi saya tak boleh, saya gunakan kain selempang lah, ataupun kita tarik. Sebenarnya kalau mengikut sunnah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mengikut riwayat baginda, jika merawat ahli keluarga sahabat andai baginda menggunakan telapak tangan dan mengusapkannya di mana yang tempat sakit. Itu ada hadis Nabi, itu sahih.
Jadi dengan itu kalau tuan-tuan kalau umpamanya kalau bukan di kalangan bukan ahli keluarga, maka bolehlah gunakan kain, tetapi sekiranya darurat, mana darurat tiba-tiba histeria, muntah darah. Kamu pernah muntah darah kan? Tidak pernah muntah darah. Yang paling teruk sebelum ni? Selama berubat tidak pernah muntah lah. Habis yang apa yang biasa yang gejala kalau ketika dirawat? Sakit saja. Sakit di bagaimana? Sakit sama bergoyang kaki. Oh. Yang semenjak baru-baru ini itulah Ya. reaksi yang begitulah. Oh, alhamdulillah lah. Tapi insya-Allah lepas ni memang sekarang tiada kan? Alhamdulillah kosong begitulah. Mudah-mudahan lepas ni dibuat mandi begitulah, pergi ke tempat pemandian. Jadi semoga itu saja daripada saya, Khalifah Sari Sapar. Semoga video ini manfaat untuk kita semua dan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak sebagai panduan. Itu saja. Kepada Allah juga kepada Allah juga kita berdoa semoga Allah mengembalikan kesihatan kita, mengembalikan kemakmuran kita, meluaskan batasan-batasan kehidupan kita, dan ialah mudah-mudahan kepada Allah juga kembali kepada semuanya. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna. فتب علينا توبة تغسل كل